Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz bismillah. Bara'atun minallahi wa rasulih ila allazina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzil kafirin. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, Bara'atun minallah, berlepas tangan ataupun Allah Subhanahu wa taala berlepas diri, wa rasulihi, dan juga rasulnya, ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, iaitulah Allah dan rasulnya berlepas diri dari perjanjian kamu dengan orang-orang musyrik. Fasihu fil ard, maka berjalanlah di atas muka bumi arba'ata ashhur, selama 4 bulan. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu tidak mampu untuk melemahkan Allah. Wa anna Allah mukhzil kafirin, dan sesungguhnya Allah lah yang akan melemahkan orang-orang kafir. Baik, surah At-Taubah sebagaimana yang saya janjikan pada minggu lepas, yang akan dibacakan bersama-sama dengan peristiwa sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam kitab ini, di dalam bab menceritakan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu mengerjakan haji bersama dengan orang ramai selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 Hijrah, iaitu setelah kembali daripada peperangan Tabuk. Baik, di dalam bab ini menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Abu Bakar untuk mengerjakan haji, dan juga mewakilkan kepada Sayyidina Ali untuk membacakan sebahagian. Ada riwayat mengatakan ayat-ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40 di dalam surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah kepada orang-orang kafir, musyrikin, pada hari yang dikatakan Yaumul Hajjal Akbar, hari haji yang besar, hari haji yang besar. Nanti kita ceritakan apa dimaksudkan hari haji yang besar, Hajjul Akbar. Apakah ianya sama sebagaimana mengikut istilah Al-Quran, ataupun ianya berbeza, sebagaimana yang kita sangkakan ataupun kita selalu katakan Haji Akbar ini jatuh pada hari Jumaat, Haji Akbar. Baiklah, cuma tuan-tuan boleh buat rujukan ini di dalam kitab inilah. Cuma saya nak baca kepada apa tu ayat-ayat di dalam Al-Quran di dalam surah At-Taubah. Baik, di dalam surah Taubah ini, sebagaimana saya sebut pada minggu lepas, surah yang tidak dibacakan padanya bismillah. Mengikut riwayatnya, Sayyidina Uthman tidak memasukkan bismillah di dalam permulaan surah Taubah. Pertama, pada pandangan beliau, surah Taubah ini oleh kerana tema ataupun cerita dia lebih kurang sama mengenai perjanjian, tetapi surah Taubah ni lebih kepada pemutusan kepada perjanjian, yang mana perjanjian pengkhianatan juga disebut di dalam surah sebelumnya, iaitu suratul Anfal, surah ke-8. Jadi pada pandangan beliau, suratul Taubah ni merupakan sambungan daripada suratul Anfal. Jadi beliau tidak meletakkan bismillah. Itu satu pandangan. Satu pandangan lain mengatakan bahawa oleh kerana tema ataupun fokus cerita yang berada di dalam suratul Taubah ini yang tidak memungkinkan untuk diletakkan Bismillahirrahmanirrahim, sebab nama Allah dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kerana isi kandungan surah Taubah ini tidak melambangkan rahmat Allah khususnya kepada orang-orang munafik yang
ataupun orang-orang kafir yang Allah memberi kata dua kepada mereka, iaitu dengan memutuskan hubungan ataupun membatalkan perjanjian yang sedia ada. Yang ini kita sebut dulu, Rasulullah SAW secara cepatnya telah menaklukki kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi surah ini turun pada sekitar tahun ke-9 Hijrah, habis daripada peperangan Tabuk, yang mana di dalam isi kandungan surah ini menceritakan juga cerita bagaimana berlaku di Tabuk, dan juga memberi amaran kepada dan juga memutuskan perjanjian yang sememangnya telah diputuskan oleh Rasulullah SAW melalui penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Tetapi to be sure, secara dokumentasinya kan, kata gitu, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pemutusan dan pembersihan, bukan hanya penaklukan kota Mekah itu dipersetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di-endorse oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi penaklukan itu mesti diikuti dengan pemutihan, dengan pembersihan, khususnya daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi masuk ke kota Mekah, Nabi membersihkan berhala-berhala, lebih kurang dalam 360 berhala besar kecil berada di dalam dan di luar Kaabah. Jadi ini Nabi buat. Tetapi ada lagi benda-benda yang tertinggal, iaitu antaranya perkara-perkara yang dilakukan oleh adat-adat jahiliah di dalam bertawaf dan sebagainya. Dan yang penting, penglibatan orang-orang kafir di dalam mentadbir Mekah itu mesti diambil alih seluruhnya oleh orang Islam. Jadi itu adalah surah Taubah ni. Sebab apa? Sebab mereka itu dari segi fungsi, dari segi peranannya tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita tengok cerita macam mana lah. Jadi ada pun nama surah Taubah ini, dia mempunyai banyak nama. Ada setengah merawatkan sampai 14 nama. Saya pun tak sempat nak tulis kat sini, hafal pun tak sempat. Antaranya surah Al-Bara'ah atau berlepas diri, memutuskan perjanjian, ataupun surah Taubah, taubat, patah balik, taubat, bertaubat kepada Allah. Surah Al-Fadhihah, surah Azab, suratul Azab. Sebab apa? Sebab isi kandungan itu mengazab orang-orang kafir. Suratul Fadhihah itu surah konspirasi, maknanya rahsia-rahsia orang-orang munafik yang sentiasa nak menjatuhkan Islam, nak memerangi Islam. Jadi konspirasi orang munafik itu ditonjol, dibuka oleh suratul Taubah. Sebab itu nama dia begitu. Dan suratul Al-Muhziyah, surah yang menghina. Inilah di antara nama-nama surah yang dirujuk kepada suratul Taubah yang tuan-tuan baca itulah. Baik. Jadi oleh kerana namanya yang begitu, yang menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tak patutlah kita letak Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Allah murka kepada orang-orang kafir. Dari segi logiknya, apabila kita menyembelih binatang, kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Tak, kalau kita sembelih binatang, kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, terkedu binatang tu dengar. Tak, aku ni nak mati, yang kau pergi sembelih aku ni pakai Ar-Rahman Ar-Rahim yang tidak sayu dia ada. Tak, macam kita keluar rumah, apa benda yang selepas dengan nama Allah yang kita nak sandarkan kepada niat kita ni, kepada perbuatan kita. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, kita keluar rumah kan, boleh juga nak baca Bismillahirrahmanirrahim tu, tapi tak kenalah. Tak belajar fiqh ke? Tu kata tak belajar fiqh tu. Yang kata faqih tu kena faham sehalus-halusnya. Tu kata faqih. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din. Siapa yang Tuhan nak ia jadi baik, Tuhan beri kefakihan, kepahaman di dalam agama, hatta dalam perkara yang sekecil, nampak kecil kan, tetapi kita faham. Sebab itulah halusnya ilmu Islam ni apabila kita melihat daripada sudut fiqh. Bila kita tahu daripada sudut fiqh, jadi kita timbang tu menjadi halus, menjadi sempurna, perfect kan, tak main kita langgar je. Baik. Jadi itu antara beberapa isu awal berkaitan dengan nama surah. Baik. Jadi surah ini adalah surah akhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana orang mungkin berkata surah akhir ni kenapa tak berada akhir di dalam Al-Quran. Tetapi surah ini dari segi tertib Al-Quran ini, tertib
surah dalam Quran itu, Jibril datang berjumpa dengan Nabi, dia yang susun dengan Nabi SAW di dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan kita tadarus ni, kita susun balik, mengaji balik, ambil balik, tengok macam mana. Walaupun turun dari segi kronologi masanya, ayat di dalam surah itu, tetapi dari sudut susunan yang berada di dalam Al-Quran itu, telah disusun oleh Jibril. Cumanya Sayyidina Osman itu tadi, dia ada pandangan dia tentang meletakkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab Nabi silent tentang perkataan Bismillah dalam surah ini. Sebab ada yang mengatakan bahawa yang tadi dua tu dekat, ia adalah hujungan, sambungan kepada surah Al-Anfal, ataupun yang keduanya dia membawa tema yang tidak sepatutnya diletakkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dan surah ini sebahagian daripada ayat-ayatnya yang mana Rasulullah SAW minta kepada Sayyidina Ali apabila Abu Bakar telah pergi. Abu Bakar pergi dulu untuk menunaikan haji lah. Tetapi kemudiannya Rasulullah SAW minta Ali dan pergi bersama dengan Abu Bakar, pergi pintas Abu Bakar untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat yang turun, khususnya ayat-ayat yang memberikan amaran, dan memberikan berita, memutuskan perjanjian dengan orang-orang kafir. Maknanya hak yang lama tu, perjanjian Hudaibiyah tu completely telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di dalam perjanjian untuk menuntut bela di atas kematian Uthman yang dikatakan mati itu, yadullah fawqa aydihim. Ya, dalam surah Al-Fatih disebut tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maknanya sejak daripada perjanjian itu dilakukan, ekoran daripada isu pembunuhan Sayyidina Uthman yang tak jadi itu, kemudian yang membawa kepada perjanjian Hudaibiyah, penglibatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam apa? Dalam perjanjian itu. Di dalam perjanjian itu. Jadi tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bukan kita kata tangan Allah tu zatnya Allah tangan, macam kita ada tangan ni. Tak, kita pulangkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh buat takwil merujuk kepada apa? Kuasa Allah. Ataupun penyertaan Allah, redha Allah Subhanahu Wa Taala kepada tangan-tangan orang yang berbai'ah di dalam perjanjian perjanjian Ridwan, bai'atul Ridwan yang dikatakan bai'ah. Baik. Jadi itu antara beberapa perkara, nanti kita akan tengoklah. Dan juga kenapa Rasulullah SAW ini tidak pergi menunaikan haji? Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW dalam satu hadis ni mengatakan dia tak nak pergi tunaikan haji sebab berlakunya perkara-perkara yang masih lagi tidak Islamik. Ialah masa itu baru jatuh kan, baru jatuh. Kajian hak baru jatuh ni macam-macam lah perangai dia. Hak yang lama-lama tu kena cuci. Yang lama-lama tu kena cuci. Sama je tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata saya kona, bukan masalah kona. Benda ni orang asli pun boleh fikir. Betul tak? Maknanya kalau kajian baru dia akan check balik hak yang dia kena dulu tu macam mana. Jadi sama ada dia, mereka nak membalas, nak tuntut bela, tetapi Islam kajian tuntut bela tu mesti kena atas neracanya, bukan melalui emosi, bukan melalui ketidakadilan, bukan dengan sebab kita tak suka kepada satu kaum kita melakukan kezaliman. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kepada kamu dengan sebab satu kaum itu menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya ia lebih hampir kepada takwa, tapi cuci kena cucilah. Itu biasa standard. Kena pula di Mekah itu ada benda-benda pelik-pelik, antaranya mereka bertawaf perempuannya dalam keadaan bogel, nak sebut pemalu, dalam keadaan mereka berpegang-pegang tangan. Dan kalau kita tanya pada mereka, perbuatan mereka tu dianggap baik, dianggap suci, ada hujah dia. Tak? Tuan-tuan rasa pelik? Kat atas muka bumi ni ada tak satu kumpulan yang memang dia tak ada masalah bogel? Kumpulan tu dulu heboh cerita adalah kelab mana dekat Malaysia ni, dekat tepi pantai memang kelab bogel. Siapa nak masuk tu kena jadi ahli. Nak pergi pantai tu kena bogel. Saya rasa ini tipu je lah kot. Tapi ada lah. Kalau tak ada kat Malaysia, ada kat tempat lain. Cuba cari. Kena jadi ahli. Ada jadi ahli. Zaman-zaman dulu lah. Dah masuk masjid ni. Tak jadi dah ahli lah pula kan. Zaman-zaman jahiliah dulu. Maknanya ada. Tanya puak ni. Tanya dia. Macam mana rasa? Jadi ahli kelab bogel. Ramai-ramai duk pakat bogel. Kata tak ada apa, seronok. No problem. Ada tak? Jadi kalau kita tanya,
puak-puak kafir Quraisy ni kenapa pergi tawaf bogey ni, apa hal? Kalau dengar dia punya jawab, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kami ni nak membuktikan bahawa kami ni apa dia? Datang kepada Allah dalam keadaan asal, suci. Daripada pakaian-pakaian yang kemudiannya pakaian ni ada disabitkan dengan kekotoran zahir ke kekotoran batin ke duit beli tak betul. Kami datang dalam keadaan memang ini suci bersih. Macam tu pula dah. Ada? Memanglah, tetapi kita ada haknya. Sebab itu bila kita mengerjakan haji, antara perkara-perkara yang kita dilarang untuk melakukannya, apa dia? Memotong kuku supaya kita datang dalam keadaan asal. Yang ni telajak laris pula dah, datang dalam keadaan asal sungguh. Baju pun tak ada. Tapi tuan-tuan nak beritahu sini ialah ada dah hujah. Ada hujah. Masuk akal lah. Masuk akal lah. Betul tak? Macam mana? Betul lah yang kita keluar daripada puak mak kita tu ada pakai baju? Tak ada. Kalau kita nak balik kepada asal, macam tu lah cara dia. Tuan-tuan kalau balik macam tu lah. Tapi dia boleh fikir bertawah dalam keadaan ini mensucikan diri, dalam keadaan datang dalam keadaan asli sebagaimana datang mula-mula dulu. Pakai hujah tak ada masalah. Sebab itulah wa iza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, apabila dikatakan kepada mereka itu, marilah kita kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan marilah kita beriman dengan rasul. Mereka akan jawab apa? Qalu hasbuna ma wajadna alaina aba'ana. Dia kata memadailah dengan apa yang kami dah dapat tidak bertuk nenek kami yang ajar ni benda-benda ni. Yang kamu datang nak bawa benda baru ni apa hal? Nak bawa undang-undang baru ni apa hal? Tu nenek kami ni kami dah ikut lama dah bahagian tawah telanjang ni masalah. Seronok apa? Free, betul tak? Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa lahum yahtadun. Walaupun tok nenek mereka tu tak tahu apa satu pun dan mereka itu tidak diberi hidayah, ikut semacam. Sebab apa? Adat istiadat. Hak yang kami pegang ni lama elok dah. Buah tu bukan buah baru tuan-tuan, buah lah lama dah yang tak nak perubahan dan sebagainya, kena berubah. Berubah. Jadi atas sebab itulah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini pun disebut bagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan haji setelah kembali daripada perang Tabuk. Baginda bersabda, kerana orang-orang musyrikin hadir bersama dan mereka bertawaf dengan bogel, maka aku tidak suka mengerjakan haji selagi hal ini tidak dihapuskan. Dan dengan datangnya surah Bara'ah ini memberi kata dua kepada dia secara asasnya supaya mereka meninggalkan perkara-perkara hak yang maksiat itu dan mereka ini keluar letak jawatan, elok-elok orang lain pegang jawatan tu. Kalau tak tahu muka, tak pandai lagi, tak reti lagi bahawa perjanjian ni dah habis, yang kamu tu bukan lagi jadi ketua, tak reti-reti nak letak jawatan, tunggu bagi masa, nanti aku pecat kamu. Tapi kalau reti, sebelum orang pecat, lebih baik letak jawatan. Betul? Sama aja. Betul tak? Ke tak sama? Sama lah. Cumanya konteks dia lain lah. Tak boleh nak ikut habis lah tu kan. Tapi nak ceritakan bila hak yang baru datang, dia mesti bawa dia punya vision yang baru. Betul tak betul tu kita jangan bincang lain lah. Tapi nak ceritakan hak yang berada di Mekah ketika itu adalah perkara-perkara yang memerlukan apa? Penyucian, pembersihan all out. Dan tidak lagi diserahkan pimpinan itu kepada orang kafir. Nanti kita akan baca ayat-ayat yang berikutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar kemudian ditemani oleh Ali radhiyallahu anhu bersama-sama ke Makkah, dan mereka itu di samping membacakan surah Bara'ah ini mereka melarang perbuatan tu, no more. Tapi Nabi ni dia tak mau terpalit dengan benda macam ni kan. Jadi mereka melarang untuk melakukan perkara-perkara yang sedemikian dan memberikan tempoh selama 4 bulan untuk mereka masuk Islam atau mereka keluar. Dan mereka ini supaya jangan lagi pegang jawatan-jawatan yang kemudian yang menyebabkan Kaabah ini berada di dalam kemaksiatan. Dan selepas ada daripada itu tidak ada lagi tolak ansur dengan orang-orang musyrikin kecuali melalui perang, sebab perjanjian ini telah dibatalkan. Perjanjian Hudaybiyah itu dia batal. Siapa yang batal? Mereka lah. Mereka sendiri yang membatalkannya dengan melalui pengkhianatan yang mereka selalu buat
dengan apa dia? Dengan mereka itu secara senyap-senyap menyokong ataupun menghantar senjata kepada Bani Bakar dan beberapa orang untuk menyerang Bani Khuza'ah yang membawa kepada pembukaan kota Mekah. Baiklah. Baik, diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzabi dan beberapa orang lain bahawa Nabi SAW mengirim Abu Bakar sebagai amir, ketua rombongan haji pada tahun ke-9 Hijrah. Ali bin Abi Talib dikirimkan untuk membawa 30 ataupun 40 ayat daripada surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah yang dibacakan kepada orang ramai. Baiklah. Jadi yang mana tempoh itu bermula daripada 20 hari iaitu Zulhijjah sehingga bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal hinggalah 10 Rabiul Akhir. Ayat-ayat ini dibaca oleh Sayyidina Ali, dibaca bukan setakat dibaca secara umum, dibaca rumah ke rumah. Dan selepas daripada Ali baca itu, orang-orang musyrik tidak lagi dibenarkan bertawaf dalam keadaan bogel. Nasib baik tuan-tuan. Kalau kita tak kena gaya hidup masa tu, tiap-tiap tahun 2 kali naik haji. Jangan main. Dah. Yang travel bawa haji ni bukan main laku lagi. Ada kalau kita hidup zaman tu lah, kan? Naik haji kita. Memanglah sebab naik haji ni balik tak semestinya molek. Dulu ingat cerita-cerita yang pergi haji, dah beli toyol kat Mekah, tidaklah cerita toyol haji dah. Biarlah dulu baca komik kan. Betul tak betul Allah Alam lah. Balik haji orang haji mabrur, dia haji Marlboro. Dah balik haji. Kalau naik dam haji ni mula-mula tak naik dam, tak naik haji tu makan satu je, lepas naik haji makan 5, 3, 4 makan. Dia kemaruk tu. Baik, jadi janganlah kita mengerjakan haji sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah, mencampurkan ibadat haji itu dengan perkara-perkara yang bersifat maksiat. Baik, kita tutup kitab ni baca ayat Quran sikit. Baik, tentang Yaumul Hajjil Akbar ini, iaitulah hari Hajjil Akbar yang disebut ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa alamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzil kafirin. Tengok wa azanu minallahi wa rasulihi ila an-nasi yaumal hajjil akbar anna Allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Dan merupakan satu pengumuman. Azan ni pengumuman lah. Pengumuman ni kena kepada uzunun, telinga. Bila kita buat azan, pengumuman, telinga akan tangkap lah. Itu kata al-uzunu, telinga dalam bahasa Arab. Dah, azan itu pengumuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kepada manusia pada hari Haji Akbar. Haji Akbar yang kita biasa ni berlaku pada hari Jumaat. Itu pandangan kita lah. Tetapi pandangan dalam konteks surah ini yang mana hari Akbar iaitulah pada hari nahar, iaitulah hari menyembelih. Ataupun hari menyembelih ni dalam bahasa Arab dia juga sebut an-nahar dan juga hari nahar dan juga hari az-zabh. Tapi dia tak sebut sebagai hari az-zabih. Az-zabhu ni menyembelih juga. Nahar ini menyembelih, sebab Arab ni dia banyak. Macam orang Kelantan tu dia banyak. Banyak perkataan dia yang kecil-kecil tu dah. Kan? Perkataan kecil-kecil tu yang memberi makna yang sangat tepat mengikut konteks dia. Nahar ini sembelih yang kepada sembelih yang maknanya yang rapat ke kepala. Macam contohnya kalau menyembelih unta tu, sebab unta tu disembelih, satu binatang yang disembelih pada hari Aid, pada hari perayaan. Bila hari perayaan ni dia merujuk kepada sembelih unta lah. Kalau tidak sembelih kambing je, unta ni sekali sembelih kira makan besar lah. Betul tak? Tuan-tuan bayar lah seekor anak unta tu letak atas talam makan nasi Arab. Memang besar punya. Jadi an-nahar ini sembelih yang rapat ke kepala. Unta kan panjang dia punya tengkuk dia. Kalau sembelih zarapah tu, orang tak sembelih pangkal tu, orang sembelih dekat kepala. Rapat kepala tu sebagai an-nahar, nahar. Kan? Kalau yang dikatakan az-zabhu ini sembelih juga, tetapi sembelih yang bawah, iaitulah yang rapat ke badan, khususnya kepada binatang-binatang ternakan seperti kambing. Sebab dia leher tak panjang kan. Tapi yang biasanya sembelih rapat ke badan dia. Jadi maknanya rapat kepada kepala ni yang merujuk kepada penyembelihan yang besar lah. Menyembelih binatang yang besar. Jadi hari nahar ini hari yang ke-10, bukan hari ke-9 Zulhijjah tu, iaitu pada hari
hari Arafah. Walaupun ada pandangan ulama mengatakan bahawa Haji Akbar ini merujuk kepada hari Arafah, tetapi pandangan yang bertepatan dengan peristiwa ini ialah peristiwa hari nahar. Daripada hujah-hujah yang telah saya kumpulkan tadi itu, beberapa pandangan imam, sebagai contoh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, yang mengatakan ianya merujuk kepada hari Arafah. Tetapi Imam Malik mengatakan ianya pada hari nahar. Tetapi dari sejarahnya, kalau kita tengok yang lebih hampir, dia merujuk kepada hari ke-10 Zulhijjah itu. Baik. Dan Ibnu Sirin mengatakan bukan. Ini catatan lain. Baiklah, itu antara beberapa perkara lah. Saya rasa tak boleh lama lah kat situ. Yang pentingnya annallaha bari'un minal musyrikin. Sesungguhnya pengumuman apa? Sesungguhnya Allah Allah bari, berlepas tangan. Berlepas tangan, sebagaimana Nabi SAW dalam satu doanya, dia berlepas tangan daripada perbuatan Khalid bin Al-Walid yang tersilap membunuh tawanan perang. Maknanya aku bari daripada, aku berlepas tangan daripada perbuatan, daripada apa yang dibuat oleh Khalid. Maknanya itu bukan salah Nabi. Nabi tak pernah suruh, dan Nabi tak pernah tak mencontohkan perbuatan itu. Tiba-tiba Khalid ni dia tersilap bunuh, dan menyebabkan dia terpaksa membayar diat. Itulah Islam. Walaupun perang, tapi kemudiannya berlaku pembunuhan selepas perang, itu menyebabkan terpaksa dibayar diat, dibayar pampasan kepada mereka yang telah dibunuh. Tak silap dia bunuh orang tua ataupun kanak-kanak ataupun perempuan. Itu cerita lain lah. Tapi nak cerita perkataan bari, berlepas diri, itulah maknanya memutuskan diri daripada sesuatu tanggungjawab. Maknanya bila kita mengadakan perjanjian, di mana kita kena submit ataupun kita kena patuh dengan perjanjian. Tetapi apabila perjanjian itu telah dilanggar, maka sesuatu pihak bolehlah berlepas diri daripada perjanjian itu. Kan? Ada tak perjanjian ni? Kalau kata perjanjian ada, tapi minta tu perjanjian pun tak ada. Oh, kita ada jumlah yang hebat. Tengok mana? Jumlah yang cukup. Mana jumlah ada? Sekarang boleh tunjuk. Mana? Kita ada perjanjian, lepas ni kawan ni, lepas ni kawan ni. Ada? Kalau tak ada perjanjian, kan kata ada. Tapi kalau ada perjanjian, dah tanda tangan betul-betul, disepakati, perjanjian lah. Janji mulut ni orang boleh kona. Sebab tu kita tengok Nabi SAW buat perjanjian, tulis nama dia. Ini duk main berjanji, lepas-lepas pergi pasal jom kita mengetik pukul 9. Lepas tu kalau orang tak datang mengetik, tuntut macam tuntut surah Bara'ah, tak jadilah. Itu janji mulut. Lepas menang ni aku bagi katmu jadi timbalan timbalan JKK. Tak sign. Takat janji mulut je. Lepas tu nak tuntut sampai ke mahkamah. Bila? Nanti pula memang tuan-tuan. Tapi hak yang ceritanya, benda ni ada hitam putih. Dan Nabi naik pun jadi penguasa ataupun ketua negara Islam Madinah ni pun ada perjanjian dia yang Nabi buat. Pertama sekali perjanjian Aqabah yang pertama. Lepas tu yang kedua, itu di kalangan dia dengan orang Ansar yang membantu dia. Lepas tu perjanjian Sahifah Madinah yang meletakkan bahawa semua perkara mesti terpulang kepada Allah dan Rasul. Maksudnya dia yang jadi pemutus. Dan memang begitu pun sifat Nabi SAW pada ketika dia diutuskan. La yu'minun, tidak beriman mereka itu hatta yuhakkimuka, sehingga mereka itu menjadikan kamu ini Muhammad sebagai hakim. Putus. Dia ketua, dia yang memberi kata putus. La yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, dalam apa yang mereka pertelingkah ataupun perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim kharaja, dan kemudian tidak ada lagi di dalam diri mereka itu rasa tak puas hati. Mimma qadaita, dengan apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima. Ini yang orang kata tak suka. Kalau macam itu tak bolehlah Islam perintah ni, sebab Islam akan jadi negara teokrasi. Teokrasi ni istilah yang merujuk kepada pemerintahan Kristian bersama dengan Roman Empire satu ketika dulu yang menghasilkan zaman gelap. Yang Islam ni mesti rujuk kepada apa? Kepada Sahifah Madinah. Tak boleh rujuk ke situ. Kalau kamu rujuk kat situ, kamu nak canon dengan Islam, tak boleh. Itu memang failure. Yang ni tidak failure. Ini membetulkan apa yang dibawa oleh pendukung-pendukung demokrasi, khususnya kepada orang yang melahirkan demokrasi itu sendiri, iaitulah Aristotle, yang mengatakan bahawa demokrasi ini adalah satu sistem yang tidak stabil. Nampak?
Tak stabil. Apa tak stabil? Sebab siapa-siapa saja yang boleh berebut untuk jawatan tu untuk promote dia jadi ketua. Kawan ni ada 90 undi, kawan ni pun ada 90 undi, hari ni 60 ni. Tak stabil. Mana satu hak yang lebih apa? Lebih banyak ni. Memerlukan satu pendamai. Memerlukan apa dia? Yang mengkorek ataupun yang menjelaskan, yang mengemaskinikan sistem demokrasi sebagaimana yang dikritikkan oleh toke dia sendiri, Aristotle, oleh dunia barat apabila mereka nak kembali kepada demokrasi setelah mereka menolak agama, hasil daripada kebangkitan Renaissance, Enlightenment di barat abad ke-17 sampai abad ke-18. So mereka buat apa? Mereka buat beberapa pindaan, yang mana pindaan itu telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka mulakan dua perkara. Pertama sekali, demokrasi should have apa? Constitution. Dengan constitution kita letak siapa undang-undang yang paling tinggi? Undang-undang siapa? Dan siapa yang paling tinggi? Presiden ke, khalifah ke, nabi ke? Siapa yang paling tinggi untuk kontrol semua ni dan untuk menjadi kuasa pemutus kepada bertelingkahan, sebab masing-masing nak rebut jawatan ni. Abad ke-7, abad ke-13, tak silap saya, ditandatangani satu perlembagaan untuk memberikan kuasa, pengagihan kuasa, mana kuasa raja dan mana kuasa rakyat dan mana kuasa naik ataupun pembesar-pembesar, yang ditandatangani oleh Raja Inggeris pada abad ke-13 yang dinamakan sebagai Magna Carta. Abad ke berapa tu? 13. Yang kita duk buat ni abad ke berapa? Ke-7. Betul tak? Abad ke-6, ke-7 lah taruh senang. The first written constitution in the world was the Constitutions of Medina, yang ditulis bukunya oleh Profesor Hamidullah, Profesor Undang-Undang. Dia bukan Cik Ayah punya profesor ni, Profesor Undang-Undang. Saya quote undang-undang lah, saya tak kerti kan. Yang pertama, apa? Ada unsur constitution dan juga convention, perjanjian-perjanjian yang mengukuhkan. Kalau setakat nak teba gitu saja demokrasi ini, siapa-siapa boleh. Betul tak? Tapi saya memang tak syok lah demokrasi ni, bagi saya lah. Sebab satu orang satu undi. Tak, yang masuk universiti pun satu undi, yang tak masuk universiti pun satu undi. Baik tak masuk universiti, dan ditentukan oleh jumlah orang yang banyak. Yang masuk universiti banyak ke tak masuk universiti banyak? Yang B40 ramai ke ataupun yang kelas menengah ramai, dan yang lebih cidik-cidik tu ramai? Maknanya kadang-kadang bila kita pulang kepada saudara majoriti ni, kita tak akan dapat satu keputusan yang stabil. Nah, bila bermain dengan propaganda, hak yang marhai ni dia main ikut je. Mari melintas dalam WhatsApp tu, dia percaya je, dia bukan fikir dia 3-4 kali. Dah pangkah, itu menyesal termenung. Betul tak? Tak fikir, nak fikir macam mana, memang dia tak nak fikir. Mari je pangkah, mari je lintas. Dapat pula kain plakat apa semua orang bagi, lagi bagus dia daripada patutnya profesor ni bagilah 3 undi, 3 kali mengundi. Sebab apa? Sebab dalam kepala otak dia macam-macam, tak tidur. Profesor ni tak tahulah, saya tidur, hak lain lah kot. Masuk jambat pun buat kerja lagi, mikir melengung lama, sejam duduk dalam jambat, rupanya tengah duduk buat tu. Ini profesor mana saya tak tahu lah tu. Perutusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut maknanya annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu, dan juga nabi. Jangan baca silap. Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Maknanya Allah berlepas diri daripada orang musyrik dan juga berlepas diri daripada nabi dia. Tak, Allah dengan nabi dia sebagai fa'il yang memutuskan melepas diri itu daripada orang-orang musyrik. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Sekiranya kalau kamu ni bertaubat, sebab itu surah Taubah ni,
maka ia lebih baik bagi kamu. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Kalau sekiranya kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu tidak boleh mengalahkan Allah. Wa basyiril ladzina kafaru bi'azabin alim. Dan sampaikanlah berita kepada orang-orang yang kafir dengan azab yang pedih. Basyir ni berita gembira, tapi azab yang pedih. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala permainkan orang-orang kafir ini melalui kata-kata dia. Kan macam kita. Tunggulah aku bagi hadiah kat kau. Tak balik-balik lagi sampai pukul 8 ni. Dah anak kita dah. Balik ni kena lemping. Bukan hadiah duit, tetapi kena buatan. Baiklah, seterusnya nanti kita sambung minggu depan ya. Sebab cuaca panas ni tak boleh nak lama-lama panjang-panjang di masjid. Saya rasa tu je lah kot. Ada soalan minggu depan lah tak? Ini surah ni panjang sebab dia cerita tentang Tabuk pun ada cerita macam ni. Macam taubah ni, antara sebab disebutkan taubah ni sebab Allah menerima taubat daripada 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak pergi dalam perang Tabuk. Ada ayatnya, ayat belakang-belakang apalah. Nanti insya-Allah kita tengok satu-satu di samping kita ambil secara framework ataupun tasawur umumnya daripada sirah itu, kita kecilkan fokus kita dengan melihat kepada ayat-ayat yang ada di dalam surah ini. Dengan itu kita akan lebih tafsiri atau lebih terperinci. Aku liqauli azza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la salina lil insani fi khusr wa amilus solihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.